Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar sahabat-sahabat Mihrab ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama ya kembali pada pagi ini di dalam Mihrab Al-Quran untuk sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran sambungan daripada surah Al-Kahfi, muka surat 297, juzuk yang ke-15
ayat yang ke-28 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة
خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غيرا فلن تستطيع له طلبا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita sama-sama dapat kita membaca Al-Quran pada pagi ini.
sambungan daripada surah Al-Kahfi. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat Mihrab yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini pada sahabat-sahabat Mihrab yang sedang menonton live, Ashraf nak memberi promote sedikit barang, produk Ashfira Perfume. Tuan-tuan, sahabat-sahabat boleh tengok kat sini. Yang mana Ashfira Perfume ni mempunyai 3 haruman. 3 wangian yang berbeza yang dipilih sendiri oleh Ustazah Nur Hafizah Musa. Beliau yang approve dan memilih haruman cita rasa daripada Ustazah Nur Hafizah Musa. Alhamdulillah, ini merupakan second batch. Pada batch yang pertama, minyak wangi ini telah pun habis dan mendapat feedback yang baik daripada customer. Dan ini merupakan batch yang kedua yang mempunyai 3 bau yang berbeza, haruman yang berbeza. Dan istimewanya untuk sahabat-sahabat Mihrab, pengikut-pengikut Mihrab Al-Quran, insya-Allah sahabat-sahabat boleh dapatkan perfume ini. Boleh saja tekan di komen yang admin telah pin. Tekan saja di link tersebut dan sahabat-sahabat boleh menggunakan kod saya dari Mihrab untuk mendapatkan 2 gift. 2 gift khas untuk sahabat-sahabat Mihrab, pengikut Mihrab saja, iaitu sahabat-sahabat boleh beli perfume dengan mendapat gift tasbih 33 tasbih, Allahu Akbar, 33 tasbih, dan juga sahabat-sahabat boleh mendapat Asmaul Husna, zikir Asmaul Husna berserta dengan bahasa Arabnya, Rumi, dan juga terjemahannya. Terjemahan dia Al-Ghafur, maksud dia apa, Maha Pengampun dan sebagainya. Jadi ini special untuk sahabat-sahabat ataupun pengikut Mihrab Al-Quran. Boleh sahaja komen ataupun tekan link tersebut, WhatsApp, dan tulis kod saya dari Mihrab untuk mendapatkan free gift ini. Jadi sahabat-sahabat boleh dapatkan perfume tersebut. Ada 3 haruman yang berbeza, 2 haruman untuk perempuan, 1 haruman untuk lelaki. Ini salah satu contoh Ashraf buka. Jadi sahabat-sahabat boleh dapatkan untuk tekan saja di link tersebut. 1 perfume berharga RM69 sahaja. InsyaAllah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa.
Walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang Ustaz hormati lagi kasihi seluruh peserta Mihrab Al-Quran, kajian Asma'ul Husna yang budiman dan beriman. Saya doakan agar semua kita dipermudahkan urusan oleh Allah, yang sihat disembuhkan, yang ragu diyakinkan, yang malas dirajinkan, yang dalam kesempitan hidup diangkat oleh Allah Azza wa Jalla kepada kelapangan, termasuklah dalam kesesatan diletakkan berada pada landasan hidayah. Seperti biasa, marilah bersama-sama dengan Ustaz untuk kita membaca Ummul Quran sebagai pembuka majlis ilmu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita berada pada siri yang ke-73, kajian 99 Asma'ul Husna dalam pembentukan pribadi mukmin, dan bicara kita pada pagi ini ialah Asma'ul Husna yang ke-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Al-Khabir. Al-Khabir maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui akan rahsianya. Baik, seperti biasa tuan-puan, Ustaz ingatkan beberapa perkara. Pertama sekali, mohon sangat-sangat supaya tuan-puan share, viral, like akan program ini sebagai salah satu daripada usaha kita seawal pagi menyampaikan kebaikan kepada orang lain agar sama-sama menatap akan program yang bermanfaat ini, insya-Allah. Selain daripada Ustaz mengajak tuan-tuan dan puan-puan agar memberikan star, yakni infak kepada
Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Huffaz, di mana kita sekarang sedang berusaha untuk membeli tanah fasa yang ketiga dan mewakafkan tanah tersebut bagi membina bangunan tambahan Madinatul Huffaz untuk kemasukan para pelajar kita. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk menunaikan umrah dan ziarah tanggal 5 Mac sehingga 16 Mac di bawah bimbingan Ustaz dan Ustaz Nafizah Musa dengan modul terapi tazkiyatun nafsi sebagaimana yang tercatat dalam skrin ini, maka Ustaz mengalu-alukan penyertaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seterusnya, Tahfiz Madinatul Huffaz masih lagi membuka peluang untuk pengambilan pelajar tingkatan 1 dan juga fast track SPM. Bolehlah tuan-puan menghubungi pihak sekolah. Dan juga program Malaysia Menghafaz Al-Quran juga dibuka supaya kita terus mendapat bimbingan menghafaz Al-Quran secara online. Hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, perkataan Al-Khabir, Allah yang maha mengetahui akan sesuatu rahsia ini, disebut sebanyak 45 kali di dalam Al-Quranul Karim. Ini penting sangat-sangat ya, penting sangat-sangat supaya kita ni mengenali Allah. Maknanya, kod ditanya berapa kali perkataan Al-Khabir, Allah yang maha mengetahui, yang tersirat di sebalik yang tersurat, maka terus kita boleh sambut, 45 kali. Barulah kita terasa kita ni betul-betul mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan sekenal-kenalnya. Maaf cakap tuan-tuan dan puan-puan, zaman sekarang ni zaman orang mengenali selain daripada Allah dan Rasul lebih ramai daripada mengenali Allah dan Rasul. Contoh, kalau ditanya, okey, artis sekian-sekian-sekian, apa kegemaran breakfast dia? Kita boleh jawab. Apa kegemaran lunch dia? Kita boleh jawab. Di mana dia tinggal? Kita boleh jawab. Apa kegemaran dia, hobi dia apa dia? Kita boleh jawab. Bila membabitkan idola, bila membabitkan artis, bila membabitkan orang yang kita minat, maka takkanlah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kita tak kenal. Maka ini sesuatu yang malang. Ustaz pernah memberikan ceramah dan Ustaz tanya spontan, okey tuan-tuan dan puan-puan, berapa anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tak boleh jawab. Sila senaraikan nama-nama anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tak boleh jawab. Okey, senaraikan ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi itu bukan orang lain, wa azwajuhu ummahatukum. Allah menyebut isteri Nabi itu merangkap ibu kamu, wahai orang-orang Islam. Maknanya ibu kita ni selain daripada ibu kita yang ada sekarang, maka isteri-isteri Nabi itu juga lah mak kita. Ralat ni kalau kita tak tahu nama ibu kita, yang kita tahunya Aisyah Khadijah, Aisyah Khadijah, Aisyah Khadijah. Padahal ramai lagi isteri-isteri Nabi. Malang. Kenapa makrifah kita dengan Rasulullah cetek? Apatah lagi lebih malang kalau makrifah kita dengan Allah lagi cetek. Okey, berapa kali perkataan Al-Khabir diulang oleh Allah yang merujuk kepada sifat Allah, cara nak mengenali Allah, tak tahulah. Padahal kalau kita mengkajinya, Al-Khabir disebut sebanyak 45 kali. Pastinya Allah Azza wa Jalla yang maha melihat, maha menyaksikan akan serius kita ni, Allah akan sayang kepada kita. Allah melihat, kamu wahai hamba-hambaku, ya kamu tahu sebutan aku Al-Khabir 45 kali, tanda kamu cakna, tanda kamu prihatin, tanda kamu ni bersungguh nak kenal aku, maka aku tak akan sia-siakan kamu. Aku akan redha kepada kamu, aku akan berikan kebaikan kepada kamu, aku akan berkati hidup kamu. Maka ini sesuatu yang sangat-sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Baik. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita melihat sebagai salah satu contoh Allah yang bersifat Al-Khabir pada surah Al-Hujurat ayat 13. Tentunya Ustaz tak akan susunkan semua 45 ayat itu, 45 perkataan Al-Khabir dalam kuliah ini sebab nak meringkaskan masa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut di hujung ayat innallaha, sesungguhnya Allah itu alimun, Maha mengetahui, khabirun, Maha mengenal. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Kalau kita mengkaji Al-Quran, kita akan dapati bagaimana perkataan khabir seringkali dirangkulkan bersamanya perkataan alim. Innallaha alimun khabir. Pergi lagi pada ayat lain innallaha alimun khabir. Pergi lagi pada ayat yang lain innallaha alimun khabir. Baik. Kepada mereka yang tidak cermat akan menyebut alim dan khabir makna yang sama. Innallaha, sesungguhnya Allah itu alimun, Maha mengetahui, khabirun, dan juga Maha mengetahui. Maka maaf cakap, jawabnya salah kalau ada yang mengatakan makna alimun dan khabirun makna yang sama. Kerana ambil satu kaedah. Bila kita mengkaji Al-Quranul Karim, kita akan bertemu dengan satu kaedah namanya la at-taraduf fil Quran. Tidak ada perkataan seerti dalam Al-Quran. Biarpun kita nampak macam sama je alimun khabirun ataupun pada perkataan-perkataan yang lain, jawabnya tidak sama. Kenapa? Kalaulah sama, bermakna seolah-olah Allah ni tidaklah orang kata kaya sangat bahasa. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan Allah Azza wa Jalla Maha kaya. Kaya segala-galanya. Kaya khazanah. Walillahi khazainus samawati wal ard. Kaya ilmu. Ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Maka demikian juga setiap perkataan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, biarpun kalau kita lihat secara umum hampir sama, tetapi tetap ada perbezaannya dan perbezaannya sangat justifikasi. Jadi alimun makna yang lain, khabirun makna yang lain. Dari satu sudut, alimun adalah juga merujuk kepada sifat Allah Asmaul Husna, khabirun juga merujuk kepada sifat Allah Asmaul Husna. Baik. Alang-alang Ustaz menyebut sekaligus alimun khabirun, maka biarlah Ustaz membahaskan sekaligus ya. Pada pagi ini Ustaz membahaskan sekaligus makna alim dan makna khabir. Daripada situlah kita akan nampak akan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Ini adalah sebuah kesimpulan. Okey, sekejap ya. Kita cuba adjust sedikit. Akan kedudukan dia. Ni. Setelah mana kita mengkaji Al-Quranul Karim, struktur ayat, kemudian rujuk pula kepada hadis-hadis Nabi SAW, maka akhir sekali menerbitkan satu kesimpulan. Ini penting ya untuk kita ma'rifatullah, mengenali Allah. Allah yang disebut Allah, Allahul Alim. Allah itu Maha mengetahui. Ia merujuk kepada Allah mengetahui perkara yang dulu, sedang dan akan datang. Perkara yang telah berlaku, Allah Maha mengetahui. Perkara yang sedang berlaku, Allah Maha mengetahui. Dan perkara yang akan berlaku, Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui. Maka itulah disebut Allahu huwal alim. Allah itu al-alim, tahu perkara yang
past tense, future tense, dan present tense. Peristiwa yang past tense yang telah berlaku, present tense, peristiwa yang sedang berlaku, dan in future juga Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Manakala perkataan khabir, Allahu huwal khabir, ia merujuk kepada maksud Allah mengetahui hikmah di sebalik kejadian yang berlaku. Masya Allah, tabarakallah. Itulah beza di antara perkataan alimun khabir. Dengar arti kata lain begini tuan-puan. Kalaulah kita nak terjemah ayat ini, surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami mencipta dan menjadikan kamu, min zakarin, ada yang lelaki, wa unsa, ada yang perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu ini berpuak-puak, ada kabilahnya, ada kaumnya, ada bangsanya. Tujuannya apa dia? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenali satu sama lain. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia kamu indallah, di sisi Allah, atqakum, ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Innallaha alimun, terjemahannya apa dia? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mana menciptakan manusia berbilang bangsa, berbilang bahasa, berbilang warna kulit, Allah itu alimun. Allah Maha mengetahui apa yang telah dan sedang yang bakal berlaku atas setiap ciptaan Allah yang berbeza-beza dari segi bangsa, keturunan dan warna kulit. Dan khabirun, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui rahsia yang tersirat di sebalik yang tersurat. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui justifikasi daripada setiap syu'uban wa qabaila, setiap kaum yang berbeza, bangsa yang berbeza, bahasa yang berbeza, warna kulit yang berbeza, ada wisdom, ada hikmah yang tersendiri. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kita ni yang belajar Asmaul Husna pagi ini, tahu makna khabirun, tahu makna alimun, rasa puas menterjemahkan Al-Quranul Karim. Rasa puas sekali menterjemahkan ayat Al-Quranul Karim. Rasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla kerana kita sedang i'rab, kita sedang menghuraikan akan Allah Azza wa Jalla. Makna alimun apa dia? Makna khabirun apa dia? Masya Allah. Tuan-puan, takkah rasa seronok ni kita boleh membahaskan Allah sampai tahap tu? Takkah kita rasa aku ni ada modal untuk bercakap tentang Allah? Compare kalau kita tak tahu, tak belajar Asmaul Husna, bahas ayat Al-Hujurat sampai kepada ayat innallaha alimun khabir, nganga je. Macam mana nak elaborate ya? Macam mana nak hurai? Akhir sekali kita tidak ada feel tentang Allah. Kita tak terasa Allah ni begitu hebat dalam diri kita, menyebabkan kita rasa okey, akhir sekali kita mengambil manusia lebih hebat daripada Allah, jawatan lebih hebat daripada Allah, pangkat lebih hebat daripada Allah, dunia entertainment, gadget kita lebih hebat daripada Allah. Kita boleh list down kan itu semua sebagai salah satu daripada dunia hidup kita, tetapi sebenarnya kita terlampau jauh daripada Allah sebab kita tak ambil peluang untuk belajar Asmaul Husna. Jadi insya-Allah kita akan bahas pada pagi ini secara lebih detail makna alimun dan juga makna khabir. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Sekarang Ustaz akan cuba bawa beberapa contoh. Memanglah kalau Ustaz nak kongsi semua contoh, jenuhlah dibuatnya. Iaitu alimun ni maknanya Allah mengetahui peristiwa yang telah dan sedang dan akan berlaku. Ilmu apa sekalipun. Kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh ya tuan-tuan dan puan-puan. Antara ilmu yang paling awal ada atas muka bumi ni ialah ilmu dalam membahaskan manusia pertama atas muka bumi. Maka manusia pertama di atas muka bumi ini tak lain dan tak bukan siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam.
bukan sahaja disebut dalam Al-Quran, tetapi juga disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil, disebut dalam Old Testament dan New Testament akan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai akan Nabi Adam alaihissalam sebagai makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla berada di atas muka bumi. Jadi kalau kata ini ilmu siapa dia? Ilmu Allah yang Masya Allah begitu lama sekali tapi dizahirkan oleh Allah, dipaparkan oleh Allah, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sila rujuk surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 30 hingga 37. Bermula daripada ayat 30 sehingga 37 surah Al-Baqarah. Ayatnya agak panjang, Ustaz bagi rujukan supaya tuan-puan boleh merujuknya. Mungkin Ustaz boleh terus menterjemahkannya. Okey, tuan-puan, ayat itu bermaksud, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kau memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak yang kami ketahui selain daripada apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahawa sesungguhnya aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah, ketika mana kamu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu ke syurga ini dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari syurga itu dan dikeluarkan dalam keadaan semula dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima akan taubatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha menerima taubat lagi maha pengasih dan penyayang. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat 30 hingga 36 surah Al-Baqarah ini pertama sekali nak menzahirkan Allah yang memiliki sifat Asma'ul Husna Al-Alim. Apa maksud Al-Alim? Mengetahui peristiwa yang telah berlaku sebegitu lama, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Cerita Nabi Adam ni cerita klasik. Ini disebut sebagai the first man in the world, manusia pertama atas muka bumi. Bahkan manusia pertama berada seawalam syurga. Jadi, perkara ini siapa yang dapat tahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mana? Allah Al-Alim. Allah yang maha mengetahui. Jadi, kalaulah kita rasa kagum dengan mana-mana saintis yang boleh membuat hipotesis, mengkaji perkara-perkara yang lampau, itu pun entah betul entah salah, kenapalah kita payah nak kagum, nak respect, nak appreciate kepada Allah Azza wa Jalla yang boleh membongkarkan ilmu yang sebegitu kuno, yang sebegitu klasik, yang sebegitu lama dengan ilmu Allah Azza wa Jalla yang maha luas lagi maha bijaksana. Baik. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Itu adalah peristiwa yang telah berlaku.
Hal yang sama, Allah Subhanahu wa taala juga Maha berkuasa, yakni Al-Ali, Maha mengetahui peristiwa yang sedang berlaku. Kok kita kata Allah tu tahu peristiwa yang telah berlaku je, peristiwa yang sedang berlaku, maybe Allah tak tahu. Na'udzubillahi min zalik. Jawapannya tidak. Peristiwa yang sedang berlaku juga Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Kalau Ustaz nak bawa contoh, ratusan dan ribuan contoh Ustaz boleh longgokkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tetapi memadailah Ustaz sunting satu sahaja. Dengan satu ni, tuan-tuan dan puan-puan, semua kita ada akal boleh berfikir, kita akan kias dan kiaskan dengan yang lain. Contoh, tuan-puan, sila rujuk ya, surah An-Nur ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibali minas sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, tidakkah kau melihat bahawa Allah menggerakkan awan, kemudian mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran ais dari langit, iaitu dari gumpulan-gumpulan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran ais itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awam itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, surah An-Nur ayat 43 ni begini. Kalaulah ditakdirkan ustaz ke, tuan-tuan dan puan-puan ke, kita semua ni hidup zaman Nabi, zaman 1400 tahun yang lampau, pada masa itu Nabi bentangkan surah An-Nur ayat 43 kepada kita ni, maka pada masa itu kita insya-Allah menerima akan hakikat realiti makna surah An-Nur ayat 43. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala lah yang menyeduh air daripada lautan, kemudian bawa naik ke atas langit, disimpan dalam awan, kemudian awan itu dipulas, digulung, kemudian dibuat lagi awan yang kedua. Benda yang sama berlaku modus operandi. Kemudian bila berkumpul semua awan-awan yang ada di langit, kami heret ke sana ke sini, kemudian kami geserkan satu sama lain, kemudian turunlah air di celah-celahnya. Tuan-tuan dan puan-puan, Abu Bakar ke, Omar ke, Osman ke, Ali ke, Bilal bin Rabah ke, hatta kita yang hidup zaman Nabi tu, tentu sekali kita tak faham kan? Complicated je nak faham. Macam mana tu diseduknya air daripada lautan, kemudian disimpan di atas langit dalam bentuk awan. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, sahabat-sahabat Nabi ni pasrah. The power of submission. Pasrah dengan makna aku beriman ialah. Faham ke, tak faham ke, mengerti ke, tak mengerti ke, aku terima saja. Sebab apa? Aku yakin kepada Allah. Hatta knowledge yang disebut pada ayat ini, aku tak faham, bukan kerana palsunya Al-Quran, tapi kerana knowledge aku terbatas. Maka atas sentimen itulah, maka sahabat-sahabat Nabi pasrah, terima. Okey, ini dia surah Al-Nur ayat 43, bercakap tentang sains kejadian awan. Sami'na wa ata'na. Baik. Selesai yang tu, now sekarang kita hidup zaman moden, zaman inkisyafatul hadith al-mu'asarah, zaman sains dan teknologi. Kita belajar geografi. Cikgu kita pun beritahulah. Okey, kajian saintifik memberitahu bahawasanya matahari itu boleh menyedut air daripada lautan, kemudian naik ke atas, kemudian berlakunya peluapan, bergumpul menjadi awan, kemudian awan sana, awan sini, awan sana, awan sini, berarak sana, berarak sini, kemudian bergeser, akhirnya turunnya hujan. Oh begitu ya, ya begitulah dia.
Perkara ini tuan-tuan dan puan beringat ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menyebut 1400 tahun yang lampau pada Al-Quran surah An-Nur ayat 43. Allah mana? Allah Al-Alim. Allahu huwal alim. Allah yang maha mengetahui. So, perkara itu diketahui bila? Zaman 1400 tahun yang lampau ke? Zaman Abu Bakar ke? Zaman Umar ke? Zaman Osman ke? Zaman Ali ke? Zaman Bilal bin Rabah ke? Zaman Umayyah bin Abi Sufyan ke? Tidak dan tidak dan tidak. Zaman itu diketahui hari ini. Hari yang kita hidup. Zaman yang berkembang seiring dengannya sains dan teknologi. Jadi, ini yang dikatakan bagaimana Allah Azza wa Jalla Al-Alim. Mengetahui perkara yang sedang berlaku sekarang. Sebab apa? Sebab Allah yang buat. Allah Al-Khaliq, Allah yang mencipta awan. Allah Al-Khaliq, Allah yang seduh air daripada lautan. Maka tentunya Allah itu Al-Alim, maha mengetahui. Tak diketahui oleh orang zaman dulu, tetapi diketahui oleh orang zaman sekarang. Baik. Ini yang dikatakan maklumat yang telah berlaku, maklumat yang sedang berlaku diketahui oleh Allah. Dan seterusnya ialah kita ambil contoh peristiwa yang akan berlaku. Allah juga maha mengetahui peristiwa yang akan berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan pun banyak cerita alam kubur, cerita pada mahsyar, cerita akhirat, bahkan cerita asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat itu belum berlaku tetapi akan berlaku dan namun diketahui oleh Allah Azza wa Jalla lebih awal. Allah mana? Allah Al-Alim. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh rujuk dalam surah At-Takwir daripada ayat 1 sehingga ayat 18. Surah At-Takwir daripada ayat 1 hingga 18 ini, Ustaz nak baca. Kenapa Ustaz nak baca? Sebab, Masya Allah, Ustaz masa belajar di Jordan, Ustaz juga mengkaji Al-Quranul Karim dari segi struktur bahasa Arab. Dan kita akan bertemu dengan pengajian Arud dan Qarafi. Ilmu timbang rima. Ilmu timbang rima ni tuan-tuan dan puan-puan, ilmu yang menjadikan kita seronok mendengar hiburan. Macam ilmu pantun, puisi. Kalau sama-sama ra hujungnya, kalau sama ri hujungnya, itu seimbang dari segi rimanya. Maka Al-Quranul Karim lebih advance, lebih ke hadapan dalam memberikan keseronokan bila kita timbang rima Al-Quranul Karim. Cuba tengok ya tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'attilat wa idza al-wuhusu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Allahu akbar. Hei, sesiapa yang belajar ilmu bahasa, ilmu timbang rima, pasti dia akan tersungkur sujud kepada Allah. Hebat. Cuba tengok rima kat belakang ni. Sama-sama ta, sama-sama mati belakang. Kuwiras, inkadarat, suyirat, attilat, husyirat, sujjirat, zuwijat, su'ilas, qutilas, nusyirat, kusyitat, su'irat, ahdaras, bil khunnas, al-jawaril kunnas. Tengok, berpindah daripada ta kepada sin, seimbang pula sin. Wal-laili idza as'as, tanafas. Masya Allah. Ini bukan sesuatu yang kecil, ini sesuatu yang sangat hebat dan luar biasa. Mungkin tuan-tuan tanya, Ustaz, apakah ayat ni saja surah Kuwirat, surah-surah lain tak ada? Jawabnya tidak. Keseluruhan 30 juzuk Al-Quranul Karim, 114 surah, 6,000 lebih ada ayat Quranul Karim, semuanya
penuh tepu dengan mukjizat. Konten dia pun mukjizat, secara struktur susun ayat pun mukjizat. Mukjizat ni bahasa mudahnya adalah sesuatu yang miracle, yang sangat luar biasa, yang tak mampu kita nak susun sebiji macam Al-Quran. Hatta surah Al-Fatihah pun ada. Tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Fatihah datang dalam bentuk versi yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, ini Ustaz bukan nak ajar bab ini ya, kita kuliah Asmaul Husna. InsyaAllah ada masa, ada rezeki Ustaz akan zahirkan mukjizat Al-Quran. Kuliah kita kuliah mukjizat Al-Quran. Dari segi kontennya, dari segi bahasanya, dari segi struktur ayatnya, dari segi orang kata bicara tahadiatnya, itu semua insya-Allah ada rezeki kita akan bahas. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil surah yang paling familiar, surah Fatihah. Okey, tuan-tuan, Ustaz bawa tangan macam ni ya. Okey, ini wave, gelombang, ombak dia. Okey. Cuba tengok surah Fatihah, gelombang ombak macam mana. Seiring kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, sekata seia munsajim, selaras dan selari. Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wah, cantik tu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Al-Quran hebat? Sebab ia datang daripada yang maha hebat. Siapa yang maha hebat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mana? Allah Al-Alim, yang maha mengetahui. Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Allah Al-Khabir, yang maha mengetahui perkara yang tersirat di sebalik yang tersurat. Baik. Ini sebagai seringan ya, supaya kita nampak bagaimana kesepaduan Asmaul Husna dengan Al-Quran yang kita baca. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali pada tajuk kita, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang peristiwa yang bakal berlaku. Maksudnya apa dia? Maksud daripada surah Idza Syamsu Kuwirat ini ialah apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan, dan apabila bintang-bintang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dijadikan meluas, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya kerana dosa apakah dia dibunuh, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, apakah matahari telah pun digulung sekarang? Tidak. Apakah bintang-bintang yang bergantung di langit sana telah pun jatuh bertaburan? Tidak. Apakah gunung-gunung yang terpasak di seluruh muka bumi ini telah pun diruntuhkan? Tidak. Masih still sebagaimana seia yang ada. So, bicara ini bicara yang akan datang. Bila akan datang? 5 tahun lagi ke? 10 tahun lagi ke? 100 tahun lagi ke? 200 tahun lagi ke? Wallahu a'lam. Tetapi kita sebagai seorang Islam wajib yakin
Ini ialah Allah yang bersifat Al-Alim, mengetahui peristiwa yang past, present and future tense, mengetahui peristiwa yang telah, sedang dan akan berlaku. Allahu Akbar. Mungkin kita berkata begini tau, Ustaz, apakah munasabah matahari itu akan dilipat? Apakah munasabah gunung ganang itu akan dihancurkan? Macam tak logik lah. Tengok kepada kuatnya gunung ganang, gagahnya gunung ganang. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, ada dua jawapan supaya nak meleraikan kekusutan ini. Pertama sekali, Allah menciptakan minal adam ila wujud. Daripada tidak ada kepada ada. Apakah matahari ini ada sejak azali? Tidak ada asalnya. Tetapi diadakan, diciptakan oleh siapa dia? Allah Al-Khaliq. Apakah bulan, bintang, cakrawala, gunung ganang awal-awal setelah pun ada sejak azali pun sama? Tidak ada minal adam il wujud. Daripada tidak ada, Allah create, cipta. Jadi kalaulah Allah boleh mencipta daripada tidak ada kepada ada, ini kan sekadar nak menghancurkan yang telah ada kepada musnah, lagi senang. Kok kita bercakap senang susah, lagi senang, biarpun di sisi Allah semua senang belaka. Ini akidah kita sebagai seorang muslim. Tak apalah, yang paling penting, angle yang kita nak bahas pada pagi ini ialah itu semua datang daripada ilmu Allah. Allah mana? Al-Alim, yang maha mengetahui, termasuklah peristiwa yang akan berlaku. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz boleh kata macam ni lah, sedap. Kaji Al-Quran ni sedap. Kaji Asma'ul Husna sedap. Sebab apa? Sebab kita sekarang sedang berusaha nak ma'rifatullah, nak kenal Allah, nak kenal Allah. Maka pagi ni kita kenal Allah. Oh, Allah itu Al-Alim. Ini maksud Allah mengetahui peristiwa yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Masya Allah, tabarakallah. Banyak lagi lah peristiwa-peristiwa lain. Kalau saya nak sebut segala-galanya memang tak tersebut, tuan-puan. Baik. Sekarang kita cuba tengok perbezaan. Ini beza dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan Allah, Al-Alim, mengetahui peristiwa yang telah, sedang dan akan berlaku. Bagaimana pula dengan batas pengetahuan manusia? Untuk peristiwa yang telah berlaku, manusia akan merujuk kepada metod flashback knowledge. Untuk peristiwa yang sedang berlaku, terbatas kepada prasangka mereka. Untuk peristiwa yang akan berlaku, depend kepada hipotesis. Dan ketiga-tiga ni longgar berlaku. Maaf ya, mungkin agak sedikit akademik bicara Ustaz pagi ni. Tak apalah, Ustaz pertolongan dengan bahasa orang awam. Dengan kata lain, manusia juga claim, oh, kami juga tahu peristiwa yang telah berlaku. Macam mana? Kami akan flashback knowledge. Maknanya kami akan bersidang para ilmuwan, kemudian kami akan go back knowledge, okay, imbas 100 tahun yang lampau, 500 tahun yang lampau, 1000 tahun yang lampau untuk mengkaji setiap item. Contoh. Okay, kita biasa dengarkan teori Darwin yang membuat flashback knowledge mengatakan bahawa manusia ni berasal daripada monyet lah. Kenapa? Darwin duduk dalam bilik, kemudian beliau pun flashback knowledge. Okey, manusia ni, okey, inah dia yang ada 100 tahun yang lampau, mungkin agak pendek, 1000 tahun yang lampau, mungkin makin pendek, 2000 tahun yang lampau, mungkin ada ekor, 3000 tahun yang lampau, mungkin tumbuh bulu. Oh, senang ceritanya, manusia ni monyet lah. Itu je lah kadar batas manusia akan ilmu mereka. Entah betul, entah salah, dan confirmnya salah. Nak banding dengan ilmu Allah Azza wa Jalla 100% tepat. Kenapa? Secerdik-cerdik manusia paling bodoh nak dibandingkan dengan cerdiknya Allah yang bersifat Al-Alim, yang kita belajar Asma'ul Husna. Pada masa itu, kok nak sayang kepada Allah, sayanglah. Kok nak kasih kepada Allah, kasihlah. Kau nak cinta kepada Allah, cintalah. Kau rasa nak hebat kepada Allah, hebatlah. Hari ini kita belajar Allah itu hebat. Kenapa? Tahu belaka. Pada siri yang lampau kita belajar tentang Allah itu Al-Karim, yang maha mulia, Al-Ghani, yang maha kaya. Jadi bergabung tu semua tu.
Maha kaya pun Allah, maha cerdik pun Allah, maha mengetahui pun Allah, yang maha memiliki pun segala-galanya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah benefit kita belajar Asmaul Husna. Makin sayang, makin cinta, makin kasih, makin rindu, makin takut, makin harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara Al-Alim pun ke situ perginya, dan insya-Allah nanti kita akan bahas lagi Al-Khabir yang jauh lebih hebat. Sama-sama hebat belaka tu. Tapi nisbah kepada kita yang tahu, tiba-tiba tahu akan apa hebatlah kan. Nah, baik. Pada ilmu yang sedang berlaku, manusia tahu, tapi tahu dalam bentuk prasangka yang terbatas. Tahu dalam bentuk prasangka yang terbatas. Contohlah kita bercakap tentang COVID-19. COVID-19 ni, bila kita lihat secara menyeluruh, macam-macam pendapat orang bahas. Ada yang kata ini genuine penyakit berjangkit dunia. Ada yang kata tak, ini konspirasi yang dibuat oleh Barat. Ada yang mengatakan ini adalah satu tindakan untuk mengecilkan populasi penduduk. Maknanya macam-macam pendapat, macam-macam prasangka di sebalik peristiwa yang berlaku. Bermakna apa dia? Bermakna mereka tak mengetahui pun secara tepat. Hatta perkara yang depan mata tu pun banyak perkara yang boleh dicongkil, banyak perkara boleh di-i'rab, diulas, dibahas dari segi sebab musababnya. Kenapa? Kerana manusia tidak mengetahui secara menyeluruh. Demikian juga pada peristiwa yang akan berlaku. Peristiwa yang akan bakal berlaku maka dikenal sebagai hipotesis. Hipotesis maknanya buat jangkaan. Okey. Tahun 2023 ni agak-agak apa yang berlakunya? Oh, ekonomi semakin merosot. Oh, ini kata tak, ekonomi semakin baik. Oh, akan berlakunya perang dunia ketiga. Hipotesis, jangkaan. Tidak ada sesiapa pun yang boleh memberikan secara tepat. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Azza wa Jalla yang kita bahas pagi ini yang bernama Al-Alim, Allah Azza wa Jalla mengetahui peristiwa yang telah, yang sedang dan yang bakal berlaku secara konkret, secara kukuh, secara yakin dan secara telus. Jadi itulah realiti yang kita boleh faham tentang Allah Subhanahu wa Taala yang bersifat Al-Alim. Tuan-puan, kita kat mana? Kita pada pagi ini sebenarnya membahaskan Asmaul Husna Allah yang bersifat Al-Khabir. Tapi kenapa Ustaz bahas Al-Alim dulu? Sebab kerap sekali dalam Al-Quran Al-Karim perkataan Al-Khabir dibawa serangkai dengan perkataan Al-Alim. Innallaha alimun khabir. Jadi kedua, ada pula yang mengatakan bahawa alim dan khabir makna yang sama, iaitu merujuk kepada Allah yang Maha mengetahui. Itu untuk orang awam is okay. Tapi kepada kita yang belajar secara lebih tekun dalam ma'rifatullah, belajar tentang Asmaul Husna ini, maka kita akan bertemu, tidak. Alim makna lain, khabir makna lain. Alim maknanya apa dia? Allah mengetahui peristiwa yang telah, sedang dan akan berlaku. Semuanya itu diibaratkan duduk setepek, orang kata. Duduk dalam satu lembaran diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Manakala Allah huwal khabir, Allah mengetahui hikmah di sebalik kejadian yang berlaku. Kemudian Ustaz pun bahas pada pagi ini contoh-contoh peristiwa yang telah, sedang dan akan berlaku, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada kuliah akan datang. Itu dia. Pada kuliah akan datang, insya-Allah kita akan bahas pula Allah Al-Khabir. Sesuai dengan tajuk kita, Allahu huwal khabir. Apa yang dimaksudkan Allah Azza wa Jalla ini bukan sekadar mengetahui akan peristiwa yang telah, sedang dan akan berlaku. Sebaliknya Allah itu Al-Khabir, mengetahui akan hikmah di sebalik tersebut. Ataupun bahasanya falsafah di sebalik tersebut. Wisdom di sebalik tersebut. Dan juga kelebihan di sebalik tersebut. Jadi itu pastinya insya-Allah akan menambahkan yakin kita kepada Allah, kasih kita kepada Allah, rindu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuan-tuan dan puan-puan, mengakhiri kuliah kita pada pagi ini, Ustaz tinggalkan puan-puan dengan satu doa. Doa apa dia? Doa agar hati kita tenang. Tenang hati, serabut hati. Ini benda yang besar, tuan-puan, ya. Nabi Musa alaihissalam ketika diminta supaya bersemuka dengan Firaun, apa yang Nabi Musa minta? Rabbi ishrah li sadri. Rabbi, wahai Tuhanku, ishrah li sadri. Rabbi ishrah li sadri. Wahai Allah, tolong lapangkan hati aku. Tolong tenangkan aku. Biarpun aku tahu Firaun tu kaya pun dia, berkuasa pun dia, tapi aku tak gundah itu semua. Yang aku bimbang kalau hati aku ni tak tenang. Jadi nak beritahu tenang hati, kusuk hati ni benar besar, dan hati kita ni bukan hak kita, hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka biarlah kita berdoa kepada empunya milik Allah Azza wa Jalla. Bunyinya ialah Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbis aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maksudnya Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabra, sila penuhi ke dalam hati kami ni perasaan sabar. Wa thabbis aqdamana, tolong kukuhkan pendirian kami dalam menghadapi apa jua rintangan dan juga halangan. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami untuk mencapai kemenangan pada orang-orang yang kafir dan kufur. InsyaAllah kita doakan selalu supaya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ketenangan. Sekadar itulah yang dapat Ustaz sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Jom sama-sama kita tutup dengan membaca surah Wal Asri dan majlis kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah.
Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia.